أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وتليق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا qauli amma ba'd. Sekali lagi kita memulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rakan-rakan kita pun masih lagi ada yang tengah masuk, ya. Walau macam mana pun kita boleh mulakan perkongsian kita. Kita masih lagi berkongsikan ayat-ayat di dalam surah Al-Anbiya, ya. Kita memasuki ayat yang ke 59 sekarang, ya. Dan saya kongsikan semula perbincangan kita semalam mengenai ayat kalimah-kalimah di dalam ayat 59. Kita telah pun semalam melihat apakah kalimah man, ya. Man pada asalnya nun ni adalah bersukun, tetapi apabila nun yang bertemu dengan fa, maka terjadi hukum ikhfa hakiki, ya. Ikhfa hakiki. Jadi sukun nun dari kepada tanda nun tu, sukun tanda tu dihazafkan, ya, dihilangkan dalam tulisan, kerana nun yang sukun tu dalam pembacaan adalah disembunyikan ke dalam ataupun disembunyikan kepada huruf fa, ya. Itulah dinamakan ikhfa. Sebab itulah nun tu tidak ditandakan sukunnya, ya. Apabila dia disembunyikan, ia bererti makhraj dan sifat nun tadi disembunyikan, ya, dibacakan dalam keadaan di antara izhar dan idgham. Itu istilah dia, apa yang dimasukkan ikhfa, hukum ikhfa, ya. So membunyikan huruf nun tu adalah di antara izhar dan idgham, ya. Jadi keseluruhan makhraj dan sifat dia disembunyikan, maka yang tinggal ialah hanya huruf, hanya sifat dengung dia, ya. Dengung sebab nun mati, dia ada sifat dengung yang dipanggilkan dengung apa? Dengung al-khayshum, ya, sebab dia termasuk dalam kumpulan huruf-huruf al-khayshum yang mana suara dan udara itu disalurkan ataupun diarahkan melalui rongga hidung, ya. Itu dinamakan al-khayshum. Jadi sifat-sifat berlawanan dia disembunyikan, tetapi sifat nun al-khayshum tu dikekalkan, ya, dalam bacaan. So yang kita baca dengung dua harakat tu ialah dengung al-khayshum, ya, hasil daripada tekanan udara dan suara ketika membunyikan tu beralih, ya, dari melalui rongga mulut kepada rongga hidung, ya. Al-khayshum tu maknanya rongga hidung. Okey. Kemudian kita juga melihat jenis dia ialah dia adalah isim mausul, ya. Isim mausul adalah kata nama mewakili. Apa dia?
Kata nama mengaitkan, ya, mengaitkan ataupun menghubung. Ya, wasala maknanya menghubung, maus adalah yang isim yang menjadi penghubung. Penghubung di antara apa? Di antara cerita-cerita sebelumnya, iaitu qalu. Mereka berkata dihubungkan dengan apa? Ayat selepasnya. Ya. Jadi kita telah melihat fa'ala, lepas ni kita akan sambung lagi dengan haza dan seterusnya, ya. Fa'ala kita sudah mengenal semalam, iaitu dia adalah fi'lun madhi ma'lum, wazan 1, muzakkar mufrad mabni bil fathati, iaitu kata kerja yang telah selesai berlaku. Bermaknanya apa-apa saja mengenai man tadi, ya, apakah yang dia lakukan dia, ya. So dia telah pun melakukan sesuatu, ya. Man juga kita perlu juga ambil perhatian, dia juga berperanan sebagai isim istifham, ya. Jadi dia ada dua peranan di sini. Pertama, dia berperanan sebagai mausul, dan kedua dia juga berperanan sebagai membentuk ayat istifham, ayat bentuk soalan. Jadi bukan saja bermakna siapa, tetapi siapakah, ya, siapakah. Fa'ala adalah daripada melakukan dalam bentuk fi'il ataupun fi'lun madhi tadi, dia memberi erti telah melakukan, ya, telah melakukan, ya. So dalam konteks cerita ayat ni, yang dilakukan tu ialah apa dia? Telah merosakkan, ya, telah merosakkan. Okey, kita terus kepada ayat seterusnya, iaitu qalu man fa'ala hadza bi alihatina, ya. Jadi di sini kita sambung ni hadza tu straightforward, ya, dia tidak ada keraguan di situ, kerana hadza adalah kita panggilkan dia isim isyarah, ya. Kalau kita gunakan word by word arabiccorpus.com ni, kita boleh pergi ke word by word dan kita sambung lagi di penerangan kita di sini, ya. Kita sambung hadza. So kita boleh lihat di sini dalam bahasa Inggeris dia kata apa? Masculine singular demonstrative pronoun, ya. Kalau nak tukarkan pada Melayu, kita boleh tukarkan ke Melayu. Dia kata kata ganti nama tunjuk. Tunjuk tu ialah demonstratif tadi. Bahasa Arab dia isyarah, ya, isyarah. Dan apa? Melayu pun cakap isyarat. Jadi isyarat Melayu tu sebenarnya adalah daripada Arab lah. Ya, dia kata isim isyarah, ya. Orang Arab tak cakap isyarat, ya, sebab ta mabutah tu apabila disukunkan dalam sebutan dia akan menjadi ha yang sukun, isyarah, ya. Dia ada mat tu, ada alif mat tu, maknanya menyebutkan shim tu kena panjangkan kepada dua harakat, ya. Okey, so kita boleh bantukan dia sikit nak memperkemaskan penerangan di sini. So kita tambah dia isyarat ni, kita tekskan dia, ya, dalam Rumi, iaitu, so dia adalah okey, kita buat di sini isim isyarah isim isyarah. Isim isyarah ni ada dua, ya. Satu yang mengatakan itu, ataupun ada juga yang mengatakan ini, ya. So yang ini ialah ini. Ini tu bermakna apa? Untuk menunjukkan
sesuatu yang dekat dengan kita. Ya, yang dekat dengan kita itu tu menunjukkan sesuatu yang jauh. Ya. So nama kepada isim isyarah ni kalau dia jauh dia panggil isyarah li ba'id, ya, li ba'id, daripada ba'dun maknanya jauh, ataupun ba'da mana dia jauh, li ba'id maknanya apa, jauh, ya. Tapi ini dia bukannya itu, tapi ini, ya. So dia dinamakan li qarib, iaitu yang dekat. Itu nama dia, ya. Membezakan kalau kita jumpa haza dengan zalika. So zalika tu dipanggilkan isim isyarah li ba'id. Ya, kalau haza isim isyarah li qarib. Ya, kalau nak tulis Rumi pun boleh. Okey, tapi yang lebih bagus kita masukkan jawi dia, ya, supaya kita lebih familiar dengan jawinya. So untuk masukkan jawi situ kita pergi ke Lexilogos, kita type apa yang dimaksud dengan liqarib tadi, ambil sajalah dia lam harfun jar, ya, lam harfun jar. Lepas tu qarib ialah qaf ra ya ba, ya, itu dia, menunjukkan yang dekat, isim isyarah yang dekat, ya. Copy saja dan pergi balik ke tempat tadi dan kita masukkan ke dalam bracket, ya, dan untuk memasukkan jawi je tadi, double klik kat sini, lepas tu paste sajalah, ya, li qariba, ya. Lebih baik kalau kita dapat memasukkan maklumat tu, ya, sebab dia berbeza, ya. Li ba'id dengan li qarib dia berbeza. So yang ni li qarib, maka nyatakan dia adalah li qarib, ya, dan dia adalah untuk untuk jantina muzakkar yang mufrad, ya, untuk lelaki yang singular. Untuk lelaki tu maksud dia apa? Maksud kalimah-kalimah Arab, kata isim dia ada jantina, ya, lelaki dan perempuan, muzakkar ataupun muannas. Bila ada jantina dia ada bilangan, ya. So dalam konteks ni dia adalah mufrad, singular, ya. Itu yang diterangkan di atas tu. DEM tu apa dia? Adalah abbreviation untuk demonstrative, ya, demonstrative noun, ya. So kata ganti nama tunjuk tunggal maskulin, ya, ataupun kita terangkan dia adalah isim isyarah li qarib muzakkar yang mufrad, ya. Okey. Okey, dan kita terus kepada bi'a lihatina, ya. Kita terus pada bi'a lihatina. So yang ni kita boleh movekan dia. Bukan mengikut ni, kenangan kepada haza. Kalau nak letakkan arrow pun boleh, ya, ambil arrow dia, ambil warna hijau, ya. So yang ni yang dimasukkan apa? Kenangan kepada haza, ya. So sekarang kita pergi kepada bi'a lihatina, ya. So cuba kita kenali bi'a lihatina di sini. Yang pertamanya kita tengok ada berapa? Ada 3 warna, ya. 3 warna tu bermakna ada 3 komponen. 3 komponen. Cuba lihat apakah komponen yang ada dalam tu. Pertamanya kita tengok yang warna merah tu, komponen yang ni lah, P ni, ya. Komponen P tu adalah preposition. Preposition dalam bahasa Melayunya ialah kata sendi, ya, kata sendi.
Arab dia ialah apa? Harfun jar. So fa ni adalah harfun jar, ya. Lepas tu komponen yang kedua ialah yang ditandakan dengan warna biru dengan abbreviation N tu for noun. Noun, ya. Walaupun dia boleh tukar ke bahasa Melayu di sini, tetapi di abbreviation ni dia tak tukar, dia tak apa, dia masih lagi dalam menggunakan bahasa Inggeris. Bi'alihatina adalah kata nama, ya. Kata nama. Lepas tu yang grey tu ialah pronoun. Pronoun ialah kata nama gantian, iaitu isim dhamir, ya, isim dhamir dia. So bi'alihatina, bi itu adalah punja yang bermakna dengan, ya, ataupun kepada, dalam ikut dalam konteks, ya. Tetapi konteks kalimah ni sebenarnya dia adalah maf'ulun bih, ya. Dia adalah maf'ulun bih, maf'ulun bih kepada apa? Kepada kata kerja fa'ala tadi, ya. Okey, so dia sebenarnya objek. Maf'ulun bih adalah objek kepada fa'ala tadi. Fa'ala tu merosakkan. Jadi dia merosakkan apa? Dia merosakkan alihatina, ya. So kita sekelkan ni dulu, menunjukkan komponen yang ketiga. So bermakna yang alihatina ni adalah apa? Adalah objek, ya. So mungkin kita buat remark tu dulu. Di sini alihatina, kita letak di sini objek. Objek kepada kalimah mana? Kalimah fa'ala, ya. So objek tu mesti dia kepada kalimah kata nama, ya. So kita masukkan fa'ala ke dalam bracket, ya. Fa'ala. Fa'ala ialah kalimah Quran, so kita tandakan dengan baris. Okey, kopikan dia. Pergi tempat yang sama tadi dan masukkan ke dalam penerangan ni, kita bracketkan dia, yang lepas tu masuk ke dalam. So dia adalah objek kepada kalimah fa'ala. Fa'ala itulah yang mengambil alihatina tu, ya, sebagai objek. So persoalannya, apakah fungsi ba di sini, ya? Apa fungsi ba ni? Perlukah dia? Dalam Arab dia menggunakan ba kepada objek. Sepatutnya objek ni tidak payah ba, ya. Dia fa'ala man fa'ala haza alihatina. Jadi Melayu macam tu, ya. Tetapi Arab menggunakan ba, ya. So ba ni kita boleh terangkan sebagai, ya, yang apa tadi, yang harfun jar tadi, dan, ya, harfun jar ba. Okey, nanti saya masukkan ba tu dalam bracket tu, ya. Kalau nak tulis dia rumi dia, kalimah tu kita panggilkan ba, ya, baun. Ejaan dia dalam rumi, ya. Sebenarnya dia hanya tambahan, dia tidak ada fungsi apa-apa, ya. Kita panggilkan harfun jar ba tu makna baun zaidah, ya, ataupun ziyadah. Okey, ziyadah tu mana tambahan saja, ya. Dia tidak berfungsi apa-apa. Jadi bila dia tidak berfungsi, biasanya kita tak terjemahkan makna dia sebagai dengan, ya, sebagai dengan. Jadi kita hanya menterjemahkan kalimah objek itu saja, iaitu Tuhan, na tu ialah kami, ya. Kalau nak
berikan makna dia sekali, sini pun ada ya, Tuhan-Tuhan kita ataupun Tuhan-Tuhan kami ya. So sepatutnya terjemahan tu tidak perlukan kepada di sini ya. So untuk perbincangan yang lebih tepat, apa kita buat? Kita buangkan kepada tu, tak perlu ya, sebab dia hanya ziyadah ya, dipanggilkan ba ziyadah, dia hanya tambahan saja ya. Okey. Nah, sebab tu mau kita memberi makna bi alihatina, bermakna apa? Tuhan-Tuhan kita, dalam bentuk soalan ya. Sebab apa? Sebab ayat ni adalah ayat soalan. Sampai bi alihatina tu adalah ayat soalan yang dimulakan dengan man tadi ya. Man bil istifham tu membentuk ayat-ayat soalan ya. Okey, cuba kita lihat penerangan yang disediakan oleh korpus ni. Boleh tak kita memahaminya? Yang pertama dia kata P tu, P preposition tu dia kata prefix proposition ya. Kita sebenarnya dah tukar ke bahasa Melayu, tapi ada juga terjemahan-terjemahan yang tidak ditukarkan ya. Preposition tu maknanya kata sendi. B tu kata sendi ya. So bila kata sendi, jadi kalimah selepasnya mestilah majrur. Sebab tu ta ni berbaris bawah. Ya, dia sepatutnya tak ada ba ya. Kalau sepatutnya tak ada ba, dia jadi apa? Alihatana. Alihatana. Itulah sepatutnya, sebab dia adalah objek. So bila dia objek, dia akan mengambil i'rab yang mansub. Jadi ta tu sepatutnya baris atas ya. So mana dia ni objek, pada masa yang sama dia juga berperanan sebagai isim yang majrur kepada harfun jabi. Jadi dia kena mengambil baris bawah ya. So harfun jabi itu adalah lebih dominan ya daripada karakter dia sebagai objek. Ya, sepatutnya objek mengambil baris atas, tapi ada B, jadi dia kena juga mengikut, terikat dengan B itu, dia mengambil ta ni baris ya, baris bawah ya. So kalau kita nak terangkan lagi, banyak lagi maklumat dalam ni yang tuan-tuan boleh keluarkan ya. Cuba kita keluarkan maklumat tu. Okey, yang ini kita boleh padamkan, yang mana tak perlu tu kita padamkan ya. Okey, dan ambil ini objek kepada kalimah fa'ala alihatina ni, dan pada masa yang sama dia juga terdapat pertalian yang dipanggilkan idhafah ya. Okey. So kita masukkan maklumat di dalam ni ba. Okey, ba ni kita belum type lagi ya. Kita pergi type dululah. Yang ba betul belum masuk lagi. Masukkan ba tu dulu. Ba baris bawah tu kasrah. Dan copy dia. Masukkan ke dalam bracket ni. Tu ya, ba tu. Ya. Copy. Okey ya. Ba ziyadah. Idekan sikit. Okey, ba ziyadah tu dia masih lagi berfungsi ya, dengan jar wa majrur. Ya, dia masih lagi berfungsi sebagai jar wa majrur, menyebabkan alihati.
So bi adalah harfun jar, alihati adalah isim yang majrur. Itulah dipanggil pertalian bi alihati itu ialah jar wa majrur, ya. Dan diikuti oleh alihatina, ya. Kalimah alihatina ni ialah kita panggil dia pertalian idhafah. Tu mana dalam kalimah bi alihatina ni terdapat dua pertalian. Satu pertalian kita kalau nak masukkan pertalian pun boleh, ya, pertalian jar wa majrur, komakan dia, dan diikuti oleh pertalian idhafah, ya. So bi alihati adalah jar wa majrur, alihatina adalah idhafah, ya. So bila idhafah sepatutnya kita dah mula mengenal alihati ni adalah mudhaf, ya. Na tu adalah mudhafun ilaih, ya. Di sini dalam Arab ni dia ada bagi ada bagi clue dia kat sinilah, ya. Bil idhafah. Inilah yang dimasukkan dengan idhafah tu, ya. Dia kata jar wa majrur, ni yang Arab tu, ya, jar wa majrur. Lepas tu dan na, dia masukkan na tu apa dia yang ujung tu, ya. Na tu adalah dhamir muttasil fi mahalli jar, ya. Dalam kedudukan, ya, kedudukan bil idhafah, ya, dengan idhafah tu masuk yang dalam Arab dah lah, ya. Kalau kita susah nak memahami, kita terangkan dalam bahasa ayat Melayu, ya, supaya kita lebih memahami, ya. So, nak ijaz sikit ni supaya dia tak ganggu. Okey. 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 Itulah kalimah lihatina, ya. Sekarang ni Ambil cebok yang kosong dekat bilik air tu nak Minyak doktor. dua kain. Okey. Itu hari ni. Tolong mute kan. Tolong mute kan, ya, apa bunyi-bunyi itu, ya. Okey, ya. Alhamdulillah kita hari ni kita cuba mengupaskan dua kalimah, ya, dua kalimah sahaja. Saya kotakkan haza ni sebab yang ni kita kotak, ini pun kita kena kotakkan jugalah. Mana dia kotak dia ambil kotak dan warna hijau, ya. So kita kotakkan sekali. Yang ni kita tadi memperkenalkan haza, dia adalah isim isyarah, apa ni, liqarib muzakkar yang mufrad. Dan pada masa sama kita mengupakan bi alihatina ni ialah fokus dia ke sini sebenarnya objek, ya. So ba ni adalah ba tambahan saja, ya. Dia tidak berfungsi apa-apa, ya. Dia tidak, walaupun ada pertalian jar majrur, tapi fokusnya kepada alihatina tu sebagai objek kepada kalimah fa'ala sebelumnya, ya. Okey. Dan alihatina juga mempunyai pertalian yang dipanggilkan idhafah. Bi alihati itu pertalian dipanggilkan jar wa majrur, ya. Okey, cukup untuk hari ini, kita boleh simpan dia, ya, dan kita sambung besok. Sebelum kita menyambung kepada seterusnya, kita akan lihat balik perkongsian ni dalam konteks sentence construction, ya. Ayatnya keseluruhannya, iaitu kita akan lihat besok dalam ayat, ya, ayatnya sebenarnya tadi kita kata man adalah isim mausul,
Ya, isim mausul. Jadi mausul ialah menghubungkan. Ya, bila ada isim mausul bermakna ada ayat silah. Dia panggil ayat silah, ayat hubungan. Ya, dihubungkan dengan orang-orang yang berkata itu. Jadi ayat silah ni ialah dari fa'ala haza bi'a lihatina. So besok kita akan kongsikan ya bahagian tu pula ya, konstruk dia. Bila ada isim mausul man, jadi ada ayat silah, ayat hubungan tu yang mana kita akan kongsikan besok bahagian ini ya, fa'ala alihatina tu ya. Iaitu kita panggil dia jumlah silah, ayat-ayat hubungan ya, sebab ada isim mausul tu ya. Sebelum kita menyambung dengan ayat ataupun perenggan ayat yang selepasnya, innahu laminal zalimin tu, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ni bi'alihatina ni tadi Ustaz crosskan B tu, iaitu kepada tu kan, kepada. Adakah baik kalau kita letak dia dalam brackets macam yang di atas? Tak, sebenarnya tak perlu pun kepada tu. Tapi kalau kita cakap macam siapakah yang merosakkan Tuhan-Tuhan kami, itu terus tak ada kepada. Okay. Yang merosakkan. Sebab dia objek, dia sebenarnya objek ya, dia maf'ulun bih. So maf'ulun bih tak perlu kepada ataupun dengan tu. So tetapi bahasa Arab, orang Arab cakap macam tu ya, dia ada B. Orang Melayu tak payah B tu. Seolah-olah kita ayat tu sepatutnya man fa'ala haza alihatana. Sepatutnya. Tak ada B, dia akan jadi alihatana. Jadi Tuhan tu yang kena rosak kan, tu tak perlu ada kepada. Ya, terima kasih. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini, dan insyaAllah kita akan sambung perkongsian kita di besok.